Pertahanan Ismail Sabri. Saya rasa gembira tuan-tuan. Saya agak rasa gembira lah. Jadi saya rasa tuan-tuan semua pakat tengok sidang media khas. Jadi Malaysia telah membuat keputusan untuk menghantar warga Rohingya ke Pulau Bhasan Char. Itulah perjuangan yang kita namakan sebagai perjuangan. Jadi kenyataan Ismail Sabri tadi, walaupun mereka menebuk bot-bot mereka, walaupun mereka merosakkan enjin kapal mereka untuk mendarat di pantai Malaysia, tetapi kerajaan Malaysia hanya menyelamatkan mereka atas dasar humanity, atas dasar kemanusiaan, supaya mereka tidak mati lemas di lautan. Bukan untuk memberikan mereka untuk duduk di dalam negara Malaysia. Tetapi melalui Kementerian Luar Negara, kita akan berbincang dengan kerajaan Bangladesh untuk menghantar mereka ke Pulau Bhasan Char ataupun untuk menghantar mereka ke Cox's Bazar. Ke Cox's Bazar. Jadi itu yang kita nak sebenarnya. Jadi di situ kita tengok perjuangan kita disambut baik oleh menteri. Menteri yang mana hari ini disukai oleh rata-rata rakyat Malaysia. Menteri yang hari ini popular di kalangan rakyat Malaysia. Jadi itu yang kita nak. Sekejap tuan. Lagi nak suruh mereka hantar pergi Pulau Pulau Bhasan Char, saya masuk hospital pula. Okey, jadi itu yang kita nak tuan-tuan. Jadi pengumuman telah pun ada daripada pihak kerajaan. Jadi tak payahlah mehram. Pagi tadi saya tengok mereka punya persatuan. Mereka minta apa? Equality for political in Malaysia, kepala bapak mereka. Jadi hari ini kita hantar mereka ke Pulau Bhasan Char. Jadi perjuangan kita ni selama ni kita dah buat live ni bukannya perjuangan yang sia-sia. Jadi juga didengari oleh kita punya wakil-wakil rakyat, terutamanya daripada wakil-wakil rakyat yang daripada Barisan Nasional UMNO kita, yang begitu dekat dengan rakyat. Jadi hari ni kita tak mau nak belah lagi. Kita tak mau nak belah lagi bangsa Rohingya ni. Kita nak pastikan bahawa Rohingya ini, orang kata apa, dihantar semula pulang. Dihantar semula pulang. Waalaikumsalam. Siapa yang memberi salam tu? Jadi saya amat gembira lah dengan sidang media yang dibuat oleh Ismail Sabri. Saya amat gembira, dan selepas je habis sidang media tu saya terus buat live. Kerana apa? Kerana saya terlalu gembira. Sebab saya terlalu gembira di mana cadangan yang kita utarakan rata-ratanya rakyat Malaysia untuk menghantar mereka ini ke Pulau Bhasan Char telah pun didengari oleh pihak kerajaan. Dan juga Ismail Sabri juga ada sebut bahawa kita Malaysia tidak pernah menandatangani apa-apa konvensyen, iaitu Konvensyen 1951 dan juga Protokol 63 untuk melindungi pelarian, di mana di dalam Akta Immigration pelarian ini adalah pendatang haram tanpa izin. Jadi dia sebut tadi kita tak sign konvensyen. Dan jadi yang mana diminta oleh Mehram tulis apa dekat dalam mereka punya website, we want equality about the education, political, health and kepala bapak mereka. Semua tu tidak boleh diberi oleh kerajaan Malaysia kerana kita tak sign Protokol 1963, iaitu protokol berkenaan dengan pelindungan daripada segi pendidikan, daripada segi kesihatan dan juga pekerjaan bagi pelarian-pelarian. Kita tak sign. Dan juga Ismail Sabri ada cakap banyak negara ketiga hari ini mengkritik Malaysia, terutamanya adalah Kanada dan banyak-banyak lagi lah negara yang mengkritik kerananya kita tidak dapat
kita tidak dapat menguruskan pelarian ini dengan baik. Jadi menteri kita dah habaq dah, dan oleh kerana kritikan mereka, kita akan berbincang dengan mereka. Apa kata kita bagi kat depa. Depa mau tak Rohingya ni? Bagi kat depa, sebab depa cakap pandai kan. Depa adalah negara yang menandatangani konvensyen berkenaan dengan pelarian, iaitu konvensyen 1951. Jadi kita bagi kepada mereka. Kita bagi kepada mereka, kita nak tengok mereka terima ataupun tidak terima. Mereka terima ataupun tidak terima. Ustaz, kau pegang mereka terima ataupun tidak terima orang kata apa, bangsa-bangsa Rohingya ni. Kita buat peraturan baru, sesiapa yang bukan warga negara yang lahir di Malaysia tidak diberi status warga negara, hanya diberi laluan untuk melahirkan saja. Tidak tuan, hantar sekali, hantar balik ke semuanya. Hantar balik ke semuanya. Yang kita nak hantar balik. Kita tak mau banyak dalam negara kita Malaysia. Bila mereka lahir di negara Malaysia, mereka dapat kerakyatan. Mereka dapat kerakyatan. Jadi orang kata apa, ni dah sampai di rumah. Jadi kita nak hantar mereka. Parti ni kita nak hantar balik. Kita nak suruh mereka balik pergi Pulau Bhasan Char. Jadi kerajaan Malaysia dah buat keputusan. Itu yang kita nak dengar. Itu yang kita nak dengar daripada kerajaan Malaysia. Jadi hari ni kerajaan kata kita nak hantar mereka pergi Pulau Bhasan Char. Terbaik tuan-tuan. Maknanya perjuangan kita selama ini telah didengari. Bukan kita buat satu perjanjian, orang kata apa, bukan kita buat satu orang kata apa, perjanjian. Takkan duduk dalam rumah nak pakai seatbelt bang. Takkan duduk dalam rumah nak pakai seatbelt. Jadi orang kata apa, perjuangan kita selama ni didengari. Tutup pintu kan. Perjuangan kita selama ni didengari tuan-tuan. Jadi kerajaan telah pun mendengar. Jadi lagi tak nampak dengan mata kepala, payah nak percaya. Jadi tak apa tuan-tuan. Yang pentingnya kita ada satu keputusan. Jadi yang pentingnya kita ada satu keputusan. Keputusan dah ada. Hai kawan-kawan, sigap-sigap pergi mana? Ada ni, saya keluar pergi hantar borang kerja tadi. Jadi orang kata apa? Yang pentingnya adalah dah ada satu keputusan hari ni kepada semua YouTuber. Sebab kita dah ada grup YouTuber. Saya minta semua orang pakat ambil video Ismail Sabri tu yang belakang tu, tolong potong video tu, tolong sebarkan supaya semua orang tahu. Hari ni Malaysia akan hantar semua warga Rohingya pergi ke Pulau Bhasan Char. Saya minta hak ada dalam ni semua, ramai dalam grup YouTuber Malaysia tu. Malaysia YouTuber, siapa belum ada sila masuk lagi, sila masuk dalam grup YouTuber Malaysia. Hari ni kita potong kenyataan Ismail Sabri tu yang cakap pasal Rohingya tu. Kita ambil, kita sebarkan kepada penulis-penulis blog. Sila jalankan tugas kamu. Tulis. Hari ni kerajaan Malaysia telah membuat satu pengumuman rasmi untuk menghantar semua warga Rohingya untuk pergi ke Pulau Bhasan Char. Hari ni kita nak minta satu sistem penguatkuasaan yang telus. Kita nak satu sistem penguatkuasaan yang telus. Juga kita berterima kasih kepada Polis Diraja Malaysia. Pada awal pengumuman telah diberitahu polis telah menjalankan beberapa banyak operasi, beribu-ribu operasi sepanjang tempoh PKP, dan telah mengeluarkan beberapa banyak beribu saman berkaitan dengan pelanggaran PKPB. Jadi kita berterima kasih kepada frontliner yang berjaya untuk menjalankan tugas mereka. Dan kita mengharapkan agensi penguasaan yang lain mencontohi Polis Diraja Malaysia dalam memikul amanah dan taat dan setia kepada Kerajaan Persekutuan dan juga Raja-Raja Melayu. Kita mengharapkan semua agensi yang terlibat untuk melihat untuk mencontohi Polis Diraja Malaysia dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan kepada mereka. Itu yang paling pentingnya untuk kita menangani. Jadi semua penulis-penulis blog, semua YouTuber, sebarkan berita yang gembira ini. Sebarkan berita yang gembira ini. Jadi kepada warga Rohingya, kita pergi bagi tahu kepada mereka, you sudah tidak boleh duduk dalam Malaysia. You sudah tidak boleh duduk dalam Malaysia. Kerajaan Malaysia sudah menghantar you balik. You jangan besar kepala dengan kita orang. Jadi yang mana ada tempat mereka ni yang masih lagi duduk di dalam kampung, yang masih ada lagi kedai runcit, saya minta kepada rakan-rakan semua untuk membuat laporan polis supaya mereka ini
ditempatkan di dalam depoh tahanan immigration. Saya percaya pasukan polis di Raja Malaysia memegang amanah dan memikul tanggungjawab yang berat dalam melaksanakan tugas ini, dan mereka amanah. Kalau kita tengok beberapa operasi banyak dibuat oleh polis di Raja Malaysia, dan kita mengharapkan agensi yang berkaitan khususnya berkenaan dengan parti ini mengambil contoh sebagaimana polis di Raja Malaysia membuat kerja, dan supaya kita dapat menangani isu pendatang haram tanpa izin ni. Kerana isu pendatang haram tanpa izin ni, mereka menggugat berbagai perkara dalam negara kita. Mereka menggugat sektor ekonomi bagi orang Malaysia, mereka menggugat tempat keamanan dan juga kesejahteraan rakyat Malaysia, dan segala-galanya. Jadi kita kena halau mereka ni keluar. Jadi saya menyeru tuan-tuan, tsunami rakyat Malaysia, tsunami rakyat Malaysia membantras hati, mestilah bersama-sama dengan penguatkuasaan untuk membantras parti ni. Sebab itulah slogan polis di Raja Malaysia, polis dan masyarakat berpisah tiada. Jadi salurkan maklumat kepada cawangan khas. Salur, jangan takut. Jangan takut. Anggaplah aku memegang IC sebagai rakyat Malaysia. Aku mesti amanah, aku mesti taat, dan aku mesti setia kepada persekutuan. Jadi kenalah beramanah, kenalah taat dan setia kepada persekutuan dan juga Raja-Raja Melayu. Kena sayangkan negara kita. Untuk siapa? Untuk kepentingan nusa bangsa kita. Untuk kepentingan nusa bangsa kita. Bukan kita nak jaga mereka. Mereka bukan bangsa kita. Tapi hari ini kalau tuan-tuan baca dalam website mereka claim apa? We want human right. We want equality. Hak human right tu saya tak kisah sangat. Sebab mereka ini mungkinlah ditindas. Mereka kata mereka nak peri kemanusiaan. Kita tak kisah bab tu. Tapi yang bawah dia tu saya nak tergelak. Yang bawah dia tu saya nak tergelak. We want equality. Kami nak kesamarataan daripada sudut apa? Pekerjaan, pendidikan, dan yang tak boleh belah lagi adalah yang paling kepala bapa mereka. Apa benda? We want equality. About political. Mereka nak duduk dalam politik Malaysia. Mereka nak duduk dalam politik Malaysia. Mereka nak kesamarataan daripada sudut politik. Kepala toya mereka. Maknanya mereka nak ahli daripada mereka nak orang-orang Rohingya boleh diberikan kesempatan untuk menjadi ahli parlimen. Mereka nak orang Rohingya diberi kesempatan untuk menjadi calon-calon Dewan Undangan Negeri. Jadi kita tak mau dah. Bangsa macam ni kita tak mau. Bangsa macam ni merosakkan. Bangsa macam ni merosakkan negara kita. Bangsa macam ni kita kena halau mereka keluar. Jangan lupa, mungkin parti dari Kemboja ada semua hak daripada Myanmar kita hantar balik. Tapi ini saya ambil kenyataan yang dikeluarkan oleh Ismail Sabri, jadi saya tak boleh nak buat penambahan. Jadi hari ini kita fokus kepada Rohingya. Jadi tuan-tuan tolonglah, saya merayu kepada tuan-tuan, tolonglah fikir tentang anak bangsa kita. Di manakah kedudukan cucu cicit kita? Di manakah kedudukan anak bangsa kita suatu hari nanti? Kalau kita tengok hari ini, tuan-tuan semua, apa sektor yang dimonopoli oleh anak bangsa kita? Kalau kita tengok gedung pakaian dan tekstil, gedung pakaian dan tekstil dimonopoli oleh warga asing. Hotel-hotel dimonopoli oleh orang luar. Supermarket dan sebagainya. Peruncitan. Dulu kita ada kedai runcit India, kita ada kedai runcit Cina, kita ada kedai runcit Melayu. Cukuplah kita bersaing sesama bangsa di dalam negara Malaysia. Tetapi kini hari, dalam sektor peruncitan sekalipun, kita terpaksa bersaing dengan Bangladesh, kita terpaksa bersaing dengan Nepalian, kita terpaksa bersaing dengan bangsa Rohingya. Siapa mereka ni? Kenapa kita nak bersaing dengan mereka? Siapa mereka ni? Mereka ini tidak diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Mereka tidak mendapat tempat dalam negara kita Malaysia. Tetapi mereka masuk dan juga mereka mengganggu gugat sektor ekonomi orang di Malaysia. Jadi kita hantar mereka semua pulang ke Pulau Basan Syar. Kesemarataan kepala toya dah. Tuan-tuan pergi baca lah kalau tuan-tuan tak percaya cakap saya. Tuan-tuan pergi baca, tuan-tuan buka dalam mehram.wordpress.com, tuan-tuan baca apa yang mereka minta. Mereka minta human right, mereka minta hak asasi manusia, mereka minta perlindungan daripada segi kemanusiaan. Yang bawah tu mereka minta apa? We want equality. We want equality about apa? Dia kata dia nak kesamarataan daripada sudut pekerjaan, kesamarataan daripada sudut pendidikan,
kesemarataan daripada sudut kesihatan, dan yang tak boleh belah kesemarataan daripada sudut politik. Kan, saya nak tanya tuan-tuan, saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan berjuta-juta kali. Saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan bagaimana seseorang itu boleh bekerja di Malaysia. Kan, dia mestilah ada permit bekerja. Macam mana dia kena ada permit bekerja? Dia mesti kena ada visa. Kan, dia mesti masuk melalui apa nama khas bekerja, kan, barulah dia boleh bekerja di Malaysia. Kan, yang keduanya melalui apa? Kan, melalui apa? Dia kena ada, kalau dia nak belajar, dia kena ada pas lawatan belajar. Baru kita boleh kontrol berapa ramai pekerja asing yang kita nak ambil, kan, berapa ramai pelajar luar negara yang kita nak ambil. Tetapi mereka tak ada pas, mereka boleh masuk ikut suka. Adakah negara kita ni boleh masuk ikut suka? Kan, maknanya lepas ni komunis pun boleh masuk ikut suka lah. Kan, adakah negara kita ni terbuka untuk siapa-siapa saja masuk saja? Kan, masuk, contoh mereka masuk 250,000 orang, 250,000 orang nak kerja. Habislah sektor. Sektor perkilangan pun dimonopoli oleh mereka. Semua sektor dimonopoli oleh mereka, dan mereka buat negara Malaysia ni macam negara bapa mereka. Sedangkan kita, nenek moyang kita yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, kenapa mereka tak berjuang di tanah air mereka? Kenapa mereka nak datang dan ambil hak orang Malaysia? Kenapa mereka nak ambil hak orang Malaysia? Kenapa mereka nak gugat kesejahteraan dan juga keamanan orang Malaysia? Kita dah tak nak mereka ni. Kita dah tak nak, tapi mereka masih lagi tak sedar diri. Jadi tuan-tuan, selepas habis PKP, kita akan buat satu perhimpunan untuk tunjuk kepada Malaysia bahawa kita menolak bangsa Rohingya. Kita menolak semua parti yang ada di dalam negara Malaysia. Tidak kira lah. Tapi yang paling kita fokus sekali adalah Rohingya, Bangladesh dan juga Nepal. Dan kalau kita tengok hari ini, kes popular, kes yang paling popular adalah kes Hamim. Hamim adalah seorang parti. Kenapa Hamim hari ini masih lagi bebas? Itu yang kita pertikaikan. Kerana Hamim kini hari menjadi ketua dan juga role model kepada semua orang Rohingya di Malaysia. Sepatutnya pihak berkuasa perlu menangkap Hamim dan meletakkan Hamim di dalam depoh tahanan immigration. Kerana Hamim adalah pelarian. Pelarian daripada sudut immigration adalah pendatang haram tanpa izin. Mana mungkin seorang pendatang haram tanpa izin boleh mendapat privilege? Duduk dalam negara kita, nak pergi mana-mana saja, nak kerja apa, nak buka restoran, ikut suka dia. Tidak boleh. Itu yang kita perlu tahu. Mereka kata sebab dia ni ada UNC. Okey, sekarang ni berapa kali saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Menteri pun dah bagi tahu kita tidak sign apa-apa berkenaan dengan UNCHR. Kita bukan negara yang iktiraf UNCHR. Kita tak sign, kita tak ratify Convention 1951. Kita tak ratify Protokol 1963. Mereka nak tunjuk kat UNCHR, suruh mereka pergi, macam Ismail Sabri cakap tadi, suruh mereka pergi ke negara ketiga yang ratify Convention UNCHR. Kita tak ratify, kita tak sign. Bagi sudut undang-undang negara kita, pelarian adalah pendatang haram tanpa izin. Jelas. Kenapa kita nak takut dengan mereka? Kenyataan menteri sudah keluar. Tangkap saja. Buat laporan. Tangkap. Letak dalam depoh tahanan immigration. Kad mereka tu tak boleh pakai. Kad mereka tu tidak boleh pakai langsung. Kad mereka tu tidak diiktiraf di dalam negara Malaysia. Sedangkan saya ada dapat maklumat, tuan-tuan. Kad mereka ni, kad UNCHR ni, mereka buat laminate saja, tuan-tuan. Mereka tukar saja pakai Photoshop. Mereka buat pakai Photoshop, mereka laminate, mereka tunjuk kat UNCHR. Mereka tak ada di antara mereka yang buat macam tu. Takkanlah kita nak bagi perlindungan kepada mereka ni. Rakyat kita macam mana? Semua main nak masuk negara Malaysia. Sedangkan Pulau Bhasan Char hanyalah 500 nautical mile daripada Myanmar. Dan kerajaan kita dah bagi tahu. Tolong sebarkan video ni, tolong tag semua Rohingya ni. Kerajaan kita dah bagi tahu tempat mereka adalah Pulau Bhasan Char dan juga Cox's Bazar. Kita akan hantar mereka balik ke sana. Itu yang kita mahu. Syafiq bila nak jadi menteri, saya tak boleh jadi menteri. Jadi tuan-tuan, kalau jumpa bangsa ni,
Kan, kalau jumpa bangsa ni, mula sekali pijak. Kan, mula sekali pijak, lepas tu bawa hantar pergi balai polis. Kan, sebab mereka ni dah kurang hajak. Kan, sebab mereka ni dah kurang hajak. Kalau sampai perlu seret ke balai polis, seret mereka. Kan, supaya masuk ke dalam depo tahanan immigration. Kan, adakah orang awam boleh membuat tangkapan? Kan, itu persoalannya. Di dalam kanun prosedur jenayah menyebut bahawa setiap orang awam boleh membuat tangkapan. Kan, boleh membuat tangkapan. Tangkapan yang macam mana? Tangkapan yang tidak memerlukan waran di dalam kanun prosedur jenayah. Dan bagaimana tangkapan itu dibuat? Tangkapan itu mestilah tidak boleh disimpan melebihi 24 jam ataupun boleh dikenakan hukuman di bawah kurungan yang salah. Maknanya tangkap, hantar ke balai polis. Tangkap, hantar ke balai polis. Kita tak mau dah tuan-tuan. Mereka ni dah terlampau ramai dah. Mereka ni dah terlampau ramai. Kita dah tak mau dah tengok bangsa mereka ini duduk sewenang-wenangnya dalam negara kita Malaysia. Kita tak mau dah tuan-tuan. Hari ni anak bangsa kita susah. Nak meniaga pun susah. Nak cari kerja pun susah. Kerana apa? Kerana anjing-anjing kurap hitam ni. Kerana bangsa-bangsa babi. Saya nak cakap dengan tuan-tuan, bagi pandangan saya, Rohingya dengan Jews tiada beza. Mereka dengan Israel tiada beza. Mereka ini sama je Zionisnya. Kerana apa? Bagaimana Israel, macam mana mereka mengambil Palestin, macam itulah yang Rohingya cuba buat dalam negara kita Malaysia. Mereka masuk ke dalam Palestin, lepas itu mereka buat apa? Mereka cuba conquer tanah Palestin dan akhirnya tinggal apa dekat orang Palestin? Hanya tinggal Gaza sahaja kepada orang Palestin. Macam tu juga Rohingya buat. Mereka main, mereka duduk ikut suka mereka. Mereka duduk ikut suka mereka. Mereka duduk di tanah-tanah rizab kerajaan. Mereka duduk di tanah-tanah orang. Mereka ambil elektrik. Mereka tak perlu bayar elektrik. Mereka pergi kepada tiang, mereka buka penempat, mereka sambung wire, terus dapat elektrik. Mereka ni adalah satu bangsa yang paling bangsat di dunia, yang perlu kita halau mereka keluar daripada negara kita Malaysia. Rakyat ada kuasa tak Syafiq halau mereka balik? Rakyat kena satu padu halau puak ni. Sekarang ni Pak Tam, satgi kita akan upload naik kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri kita Ismail Sabri. Kita akan upload naik. Kita nak suruh semua orang sebarkan video ni. Semua orang seluruh Malaysia sebarkan video ni, supaya puak-puak Rohingya ni sedap bangsa, sedap mereka punya kedudukan, termasuk dengan Hamim tu. Hamim tu pun sedap dia punya kedudukan dia. Dekat mana kedudukan dia? Kamu dah ada penempatan yang telah disediakan oleh OIC dengan PBB. Kenapa kamu masih nak menyusahkan orang Malaysia? Kamu pergilah ke Pulau Basanchar. Jadikan pulau tu sebagai negara kamu. Kamu pergi ke sana. Jangan kacau orang Malaysia. Orang Malaysia dah tak mau dah dekat kamu. Tak faham bahasa ke? Tak perlu buat muka kesian kamu. Kalau kamu main buat muka kesian depan saya, insya-Allah saya akan lempang kamu 3 kali. Saya akan lempang 3 kali. Lepas tu saya akan suruh pergi ke depo tahanan immigration. Kerana kami dah tak menerima kamu. Tak faham bahasa ke? Inilah satu bangsa yang tak malu di dunia. Bila orang dah tak terima mereka, mereka masih duduk terhegeh-hegeh lagi. Inilah tak erti malu. Saya nak tanya tuan-tuan lah, kalau orang pergi ke rumah tuan-tuan, tuan-tuan kata baliklah. Tuan-tuan pergi ke rumah seseorang lah, tiba-tiba orang tu cakap tak apalah, baliklah. Kita ada perasaan malu dan kita balik. Tapi mereka ni bila mereka datang ke rumah orang, orang halau mereka keluar, mereka tak sedar diri. Mereka tak sedar diri. Mereka buat video minta apa? Minta selayang. Lepas tu mereka ugut nak tembak orang Melayu. Baliklah, pergilah jadi gangster dekat Pulau Basanchar. Tak ada muka ke? Tak ada muka ke? Pulau tu siapa nak bunuh kamu dekat pulau tu? Tak ada siapa pun nak bunuh kamu kat pulau tu. Pulau itu peruntukan seluruh dunia dah buat dah. 850 juta USD bagi peruntukan, nak bagi kepada bangsa anjing kurap ya, untuk duduk di atas pulau tu. Kenapa kamu tak pergi duduk atas pulau tu? Kenapa kamu tak pergi duduk atas pulau tu? Keluar dah daripada Malaysia. Orang Malaysia dah tak mau dah kat kamu. Tak faham bahasa lagi ke? Lempang 3 kali setempat. Hasil rakyat Malaysia bersatu hari ini, kita dapat jawatan. Kita dapat jawapan terbaik rakyat Malaysia. Ya betul. Bersatu teguh, bercerai roboh. Bersatu teguh, bercerai roboh. Sebab itulah kita kena bersatu untuk menolak mereka ni.
untuk menolak mereka ni. Kita kena bersama-sama, bekerjasama, sebab kita dah ada keputusan daripada menteri. Jadi kita bekerjasama untuk menolak bangsa ni keluar. Jadi kalau ada kedai Aceh macam mana terlalu banyak di negara kita ni, Syafiq, di Selangor telah pun keluar satu kenyataan daripada menteri bahawa tidak akan ada lagi lesen perniagaan kepada warga asing, termasuk dengan Johor. Jadi kita kena teruskan berusaha, sebab dia melibatkan PBT. Lesen perniagaan ni melibatkan PBT. Jadi kita kena terus berusaha untuk supaya warga asing ni tidak akan mendapat tempat dalam negara kita Malaysia. Malaysia adalah untuk orang Malaysia, untuk orang Malaysia, bukan untuk orang luar. Jadi kita kena terus berusaha. Untuk yang konteks saya buat live hari ini adalah dengan konteks kita mendapat jawapan daripada kementerian untuk halau Rohingya keluar. Itu yang pertama, itu kejayaan kita. Ini menunjukkan bahawa apabila rakyat Malaysia bersatu padu, apabila rakyat Malaysia berganding bahu, kita akan berjaya. Kita buat satu persatu. Hari ini Rohingya, esok kita akan gegar Bukit Malut, iaitu Burma. Kita akan gegar Burma. Lusa kita akan gegar Bangladesh. Tulat kita akan gegar. Kita akan pastikan negara kita, perjuangan kemerdekaan yang dibuat oleh nenek moyang kita ini adalah untuk nusa bangsa kita, bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain. Perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan dibuat oleh siapa? Tunku Abdul Rahman, wakil kepada orang Melayu, untuk bangsa Melayu. Bagi orang Cina dibuat oleh siapa? Tun Tan Chet Loh, mewakili MCA untuk bangsa Cina. Jadi bagi bangsa India, MIC diwakili oleh John Alias TV, dan kemudiannya Tun Sambatan untuk siapa? Untuk orang India. Ada tak wakil daripada Nepal? Ada tak wakil daripada Bangladesh? Ada tak wakil daripada Rohingya untuk kita mendapatkan kemerdekaan? Tiada. Jadi kita kekalkan bangsa majmuk yang di dalam negara kita ni, bukannya bangsa majmuk Bangladesh, Nepal, tetapi Melayu, Cina, India dan juga Bumi Putra. Itu yang penting. Yang lain kita halau mereka keluar. Barulah tidak timbul isu perkauman. Barulah tidak timbul isu banyak isu yang ada sekarang ni yang berkaitan dengan perkauman disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kita terlampau manjakan warga asing sehingga kita tidak dapat memenuhi kehendak rakyat Malaysia itu sendiri. Itu yang menjadi masalahnya. Kalau yang kahwin dengan orang Melayu ada buka kedai, boleh report kan? Kedai tu tak salah, tetapi pekerja dalam kedai tu dia pakai, dia selalunya dia kata apa? Dia buka kedai runcit atas nama isteri dia, tetapi dia tu sebagai pekerja di kedai runcit tu, dia ada permit bekerja tak? Kalau dia tidak ada permit bekerja, dia telah langgar undang-undang dalam negara kita. Boleh tangkap tak? Boleh tangkap. Tak ada masalah apa. Sebab dia melanggar. Sebab tu tuan-tuan kena faham. Di bawah Akta Immigration, kalau dah kata dia pelarian, tetaplah dia pendatang haram tanpa izin. Kalau kata dia ni seorang Bangladesh yang datang ke negara Malaysia menggunakan permit bekerja. Permit bekerja ni dia ada tempat dia. Contoh kalau dia bekerja di Kelang, dengan kilang apa dia kerja? Tiba-tiba dia pergi buka kedai runcit di Petaling Jaya. Salah tak? Salah, sebab dia telah melanggar permit. Itu dipanggil dia langgar permit. Itu yang tuan-tuan kena faham. Itu yang tuan-tuan kena faham. Okey, siapa yang nak berbising dengan saya? Siapa yang nak berbising dengan saya? Hujan ke kat sana? Tak hujan, tak hujan. Hujan ayat liok. Mercik. Siapa yang nak berbising dengan saya boleh request. Dia ada pakai lesen bini dia, tapi hakikatnya dia bos kat kedai tu. Tak kisah, dia pakai lesen bini dia. Bini dia je. Dia tu sah ke? Apa taraf dia? Dia penduduk tetap. Dia bukan penduduk tetap. Dia pelarian. Kalau bini dia nak ikut, dia ikut lah pergi Pulau Belah Syar. Apa masalahnya? Sebab apa? Dia kata isteri mesti ikut suami kan? Pergilah dengan suami dia di Pulau Belah Syar. Sebab Malaysia tidak menerima pelarian. Bagi tarifan kerajaan Malaysia, pelarian adalah pendatang haram tanpa izin.
Mudah aja. Hang nak kahwin berapa banyak hang punya kahwin. Boleh ikut suka hang lah. Tapi yang pentingnya hang tetap pelarian. Daripada sudut kewarganegaraan tu bukan kata bila kahwin je dengan orang Melayu, dia terus jadi rakyat Malaysia. Dekat mana bila dia jadi rakyat Malaysia ni dia kena ada IC. Dekat mana kedudukan dia rakyat Malaysia? Bini dia mestilah rakyat Malaysia. Dia rakyat Malaysia. Dia bukan, dia pelarian sama aja. Balik sebatang tu. Fik hari ni pakai baju merah pula. Kemeja. Nak BC, boleh? Jeban, siapa naik. Buka kamera. Ni, Abang Jafri kata pelarian tetap mendatang haram dalam Malaysia ni. Ya, betul. Macam mana nak BC? Syafiq steady, relax je gulung kau dah. Duduk dalam kereta. Nak BC sedang request je. Request nanti saya akan up net. Macam mana nak report tanpa pergi ke balai? Telefon saja Pusat Kawalan Daerah ataupun dipanggil sebagai DCC. Sekarang ni dia ada DCC COVID. Bagi maklumat. Lepas tu kita ada apa lagi? Kita ada sistem BSP. Kita ada sistem BSP untuk menyalurkan maklumat. Untuk menyalurkan maklumat berkenaan dengan pelarian. Tembakau cak apa? Tembakau ori. Misal bensiang tak ada. Pakistan macam mana Afiq? Tak lah ni kita fokus kepada kenyataan menteri. Hak lain tu nanti kita akan usahakan, insya-Allah. Kita akan fight. Contoh Long Tiger. Sebab tu saya kata tangkap dulu Long Tiger ni. Long Tiger ni adalah siapa? Long Tiger ni adalah pelarian. Dia adalah pelarian. Muhammad Muda nak bisi. Saya dah add masuk. Apa nombor telefon yang boleh dihubungi? Telefon cari je dekat Google. Pejabat polis daerah di kawasan tuan-tuan duduk lah. Kalau Petaling Jaya, FPD Petaling Jaya. Minta sambung kepada DCC. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Tuan. Syafiq ya, Cik? Muhammad bin Muda. Panggil saya Syafiq ya? Ya, Cik. Ada apa tu? Saya seronok je nak dengar bercerita pasal peniaga-peniaga daripada Bangladesh ke ataupun daripada Aceh ke. Ramai sekarang ni dah makin menjadi-jadi saya nampak. Menggunakan isteri sebagai macam tuan cakap tadi lah, menggunakan isteri sebagai owner tetapi dirunning oleh orang-orang Bangla. Kita saya rasa bukannya tak setuju daripada mana kita dikonquer. Ya. Panggil Syafiq ya, saya muda lagi daripada Cik. Tuan tu tak sesuai. Okey, tak apa. Saya lebih suka berlapik daripada. Okey, Cik Syafiq. Apa tindakan kerajaan sekarang ni selain daripada bercerita tentang ni, apakah tindakan susulan untuk mengatasi ataupun untuk nak pastikan benda ni mengikut undang-undang? Soalan kepada saya? Ya. Okey. Apa yang kita buat live hari ini adalah untuk bagi tahu. Selama ini kerajaan telah bagi tahu. Yang pertama sekali adalah kenyataan daripada menteri di Kementerian Dalam Negeri telah bagi tahu bahawa kita tidak melindungi pelarian UNHCR. Bagi sudut undang-undang negara kita, pelarian UNHCR adalah pendatang haram tanpa izin. Di mana sebab kita tak sign apa-apa convention, kita tak ratify apa-apa convention berkenaan dengan pelarian.
kemudiannya disambut oleh Perdana Menteri kita. Perdana Menteri kita Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa pada bulan Jun kita akan hantar ke semua pelarian balik ke negara asal mereka. Dan kemudiannya kenyataan dibuat oleh Ismail Sabri berturut-turutlah banyak sehingga ke hari ini. Sehingga ke hari ini kita ada jawapan bahawa Kementerian Luar Negara akan berusaha untuk menghantar semua pelarian Rohingya ini untuk balik ke Pulau Bhasan Char ataupun ke negara ketiga yang mana ratify berkenaan dengan pelarian ini. Cik Syafiq, maaf bertanya. Cik Syafiq adalah bekerja dengan kerajaan? Dulu. Oh, sekarang ni kira freelance lah. Berniaga. Berniaga. Okey, bagus. Kita kat Cik Syafiq, okey, kalau macam tu fahamlah saya nak bercerita macam mana. Okey, memang saya pernah dengar daripada kementerian-kementerian yang berkenaan bercakap tentang orang-orang yang golongan-golongan yang macam ni dan apakah kesalahan-kesalahan dia, apakah tindakan kerajaan. Tetapi saya kurang nampak keberkesanan tindakan kerajaan. Bagi saya lah, sebab saya tengok mereka bebas lagi berniaga, ada yang buka kedai tayar, ada yang buka, kita bukan jealous sebenarnya. Tapi benda ni berlaku, kemungkinan juga ada beberapa faktor. Faktor yang seterusnya, faktor yang kemungkinan ada adalah kerana orang Melayu sendiri, orang kita sendiri tidak mampu untuk menceburkan diri dalam perniagaan-perniagaan ataupun tidak ada idea untuk menjalankan perniagaan. Sebab tu dia dikonquer oleh ataupun dimasuki oleh orang-orang lain untuk mengambil peluang di Malaysia ni. Apa pendapat Cik Syafiq? Okey, kajian saya pula tak, sebenarnya orang Melayu sebagai contoh kalau kita ambil di Kuala Kedah, di Kuala Perlis, di Selayang dan banyak lagi tempat yang berkaitan dengan pemborong asalnya dimonopoli oleh orang Melayu. Asalnya orang Melayu yang monopoli. Dan apa kesan yang berlaku disebabkan oleh mereka ni masuk ke dalam pasar borong, mereka beli ikan dan mereka jual. Macam mana mereka nak membunuh orang Melayu adalah pertama sekali mereka akan main timbangan. Yang keduanya mereka akan turunkan dengan harga yang tidak masuk akal. Dekat situ mereka tidak perlu membayar tapak. Mereka tidak perlu membayar tapak dan sebagainya. Mereka menurunkan harga dan akhirnya membunuh usahawan Melayu. Itu daripada bidang sektor perniagaan dan sebagainya. Kebanyakannya berlaku macam tu. Termasuk juga dengan peruncitan dan sebagainya. Mereka banyak mengambil produk. Kalau kita tengok di kedai-kedai Bangladesh ni, banyak mereka ambil produk daripada negara mereka. Kalau kata Rohingya pun mereka ambil produk daripada Bangladesh. Lepas tu mereka main harga. Mereka main harga dengan begitu rendah sekali sehingga orang Melayu tidak boleh survive. Dan sehingga kedai mereka ni menjadi tumpuan. Dan orang kata akhirnya orang Melayu gulung tikar daripada sektor-sektor tu. Kalau kita tengok daripada sektor perkilangan dan sebagainya, orang kalau kita tengok sebagai toke-toke, mereka akan memilih untuk membayar gaji yang rendah dan mereka memilih untuk menggajikan seseorang yang boleh bekerja lebih masa. Jadi kalau kita tengok Rohingya dengan Bangladesh ni, macam mana mereka masuk dalam industri perkilangan, mereka dapat gaji yang rendah. Tetapi mereka boleh kerja dalam kalau untuk rakyat mereka minimum gaji 1,400. Mereka boleh mendapat gaji 1,400 ataupun 1,400 yang sama, tetapi mereka boleh kerja sampai malam hingga ke 20 jam. Itu yang jadi masalah yang sebenarnya. Bukan masalah kepada masalah kepada orang Melayu yang suka berusaha dan kepada pakcik bagaimana daripada kita merdeka tidak ada apa-apa sehingga kita boleh satu negara yang maju ke hari ini. Itu adalah atas usaha orang Melayu sendiri tanpa bantuan daripada Bangladesh ataupun Rohingya. Betul. Tapi kalau kita tengok peranan kerajaan, saya rasa dalam perkara ni peranan kerajaan kena menyeluruh. Sebab macam kalau kata pasal gaji pekerja,
orang-orang pendatang ni, sama ada dia Bangladesh ke, India ke, memang kita tidak, orang Melayu memang tidak boleh, tidak mampu untuk melawan apa ni dengan dia orang dari segi pendapatan pendapatan yang minima. Sebab orang-orang pendatang ni dia tak ada komitmen. Rumah tak payah bayar, kereta tak payah bayar. Jadi dia boleh sambut dengan harga, kalau kata macam industri offer dia dengan benda yang gaji yang murah pun, dia boleh terima. Dia boleh terima. Dan dia dalam orang yang dalam kesusahan, orang yang merantau, dia boleh bekerja sampai 16 jam ataupun 10 jam ke atas. Sedangkan orang Melayu dia memang tak boleh lah sampai ke tahap itu. Jadi kerajaan kena main peranan benda ni. Kerajaan kena main peranan especially bila dia melibatkan sektor swasta. Sektor swasta dia hanya memikir tentang keuntungan. Jadi siapa yang boleh bagi dia terbaik, itu yang dia ambil. Dia tak kisah pun sama ada orang illegal pun kadang-kadang dia ambil. Jadi benda-benda gini peranan kerajaan tu sangat penting lah. Bukan kita nak bergantung pada kerajaan setiap masa, tapi the fact is the government have to play dia punya role untuk memastikan orang-orang tempatan, especially orang Melayu lah, dari segi sektor perniagaan ke, sektor apa ke, kena ambil berat. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, orang-orang Aceh berniaga di merata-rata. Orang-orang Aceh. Jadi macam mana kita nak buat satu strategi supaya perniagaan ni boleh kita mengenengahkan orang-orang Bumi Putra. Okay, jadi pakcik kita kena ambil pendekatan yang sama macam PBT di negeri Johor dan juga Selangor, di mana mereka sekarang ni telah mengharamkan segala lesen perniagaan kepada warga asing. Makanya di Selangor hari ini tidak akan mengeluarkan sebarang lesen perniagaan kepada warga asing, termasuk juga dengan Johor. Jadi PBT di setiap negeri dalam Malaysia juga harus mengambil orang kata apa, pendekatan yang sama untuk memastikan sosioekonomi kaum Melayu dan juga bangsa di Malaysia ini terjaga. Dan itu yang pertamanya daripada segi sektor penguasaan. Dan kalau kita tengok untuk mencapai standard sekolah yat, iaitu satu anggota polis bersamaan dengan 5 orang awam. Kalau hari ini di Malaysia satu orang anggota polis bersamaan dengan 100,000 mungkin orang awam. Dan sebab itulah ada polisi di dalam pasukan polis di Raja Malaysia, iaitu masyarakat dan polis berpisah tiada. Jadi sebagai orang awam juga ada kuasa-kuasa menangkap di bawah kanun prosedur jenayah. Jadi orang awam juga mempunyai kuasa untuk orang kata apa, menyalurkan maklumat. Kalau hari ini pun kalau kita tengok, kenapa kerajaan boleh mengeluarkan, utarakan untuk menghantar mereka pergi ke Pulau Basancar, untuk menghantar mereka pergi ke Pulau Port Bazar, adalah kerana desakan-desakan yang dibuat oleh rakyat rata-ratanya. Desakan-desakan yang sebab itulah rakyat Malaysia perlu bangkit untuk menentang. Sebab selama ini tiada penentangan dibuat. Tiada penentangan dibuat. Mereka merasakan bahawa rakyat Malaysia membela mereka. Jadi hari ini rakyat Malaysia bangkit menentang mereka. Sebab itulah kita tengok banyak operasi dijalankan pada tempoh PKP ini adalah kerana apa? Kerana rata-rata rakyat Malaysia kini hari bangkit menentang untuk menghalau semua warga asing keluar daripada negara Malaysia. Ya, saya agak setuju kalau tindakan-tindakan macam ni diambil selagi dia tidak, orang kata, tidak menyalahi dari segi kita sebagai on the relation ni kita atas dasar agama punya base lah. Kalau dia betul memerlukan bantuan atau kerana betul-betul orang yang kena sebagai pelarian, dan okey, tapi datang sini untuk menjarah segala yang ada dekat sini, itu perlu kita benteras lah. Tapi pakcik, mereka tidak boleh menggunakan alasan mereka adalah pelarian untuk masuk ke negara Malaysia. Sebab apa? Mereka telah ada pun penempatan yang kita sebut tu Pulau Basancar tu. Dan dunia termasuk OIC dan PBB telah pun bekerja sama untuk memberi mereka satu penempatan yang baik, iaitu disebut sebagai Pulau Basancar dalam projek Asyarian 3 untuk membina penempatan kepada mereka. Jadi kenapa mereka tidak lari pergi ke pulau itu, kerana sedangkan pulau itu hanyalah 500 nautical mile daripada Myanmar. Mereka sanggup datang 1,200 lebih nautical mile ke Malaysia. Sebab apa? Mereka datang ke sini bukan untuk lari
bukan untuk bukan untuk lari belakang, bukan untuk meminta perlindungan daripada segi sudut kemanusiaan, tetapi untuk menjarah hasil yang ada dalam negara kita. Itu hakikat yang sebenarnya. Apa yang you cakap tu sangat betul. Apa yang you cakap sangat betul. Dan sikap manusia, memang dia, kalaupun orang menyediakan tempat untuk dia, tetapi dia lebih suka pergi ke tempat yang dia rasa macam tempat di Malaysia lebih dapat menikmati kehidupan yang begitu bagus. Information daripada orang dalaman sendiri, di samping orang-orang yang berkepentingan untuk mencari duit bagi untuk menghantar mereka ke Malaysia ni, itu peranan-peranan yang buat dia akan datang ke Malaysia. Dia tak nak pergi ke tempat yang disediakan macam di pulau yang you cakap tadi tu, sebab di situ bagi dia tak ada beza dengan apa yang dia duduk sekarang. Dia lebih suka dia dapat lambaian daripada teman-teman dia dekat Malaysia ni, mengatakan Malaysia ni one of the best, gaji mahal, kerja banyak, and then tekong-tekong yang mengambil kesempatan untuk meraup keuntungan. Jadi dia akan ke sini lah. Dan kita pula atas dasar kadang-kadang pada peringkat awal dulu atas dasar Islam ke, atas satu agama ke, dan dia akan mengambil peluang ini. Dia akan terus mengambil peluang ini. Jadi langkah-langkah yang macam ni lah, kadang-kadang kerajaan terpaksa begitu serius kena ambil tindakan walaupun nampak sedikit kezaliman. Macam satu ketika kita ingat di mana tentera menghalau satu bot yang ada lebih kurang dalam 200 orang kat dalam 200 pelarian dan menghalau. Itu pun ada orang atas kepentingan politik ke apa itu ni memberi komen-komen yang negatif. Jadi kita kesepakatan tu kadang-kadang tidak berapa bagus. Sebab tu kadang-kadangnya orang mengambil kesempatan di atas kelemahan kita atau cacatan kita. Jadi benda-benda gitu kita kena tengok jugalah. Okey Dik, terima kasih atas pandangan Pak Cik. Mungkin ada orang lain pula nak bisi. Pandangan Pak Cik memang terbaik lah. Okey Cik. Terima kasih. Okey Pak Cik kita pandangan memang terbaik. Saya buka satu orang lagi tuan-tuan. Satu orang lagi untuk berbisi dengan saya. Anak muda kan sekarang sebab saya pun nak turun bersiap-siap untuk sembahyang asar dan sebagainya. Line okey Syafiq, data dari government settle isu parti musibah tu. Okey, siapa lagi yang nak berbisi? Satu orang lagi last. Sebelum saya menamatkan misi, sekarang pukul 5.02 minit. Dah 1 jam kita live. Siapa lagi? Saya buka peluang. Fik, kalau yang duk ada kita boleh usir juga. Memang kita nak usir hak yang duk ada ni lah sekarang. Memang kita nak usir semua hak yang duk ada ni. Pulau Bhasan Char ini mereka boleh membina negara mereka dengan cara macam mana mereka membangunkan Pulau Bhasan Char tu. Kalau rajin maka akan majulah mereka. Ya, semua bangsa di dunia bermula daripada tak ada apa-apa. Tetapi mereka ni hebat kerana mereka diberi peruntukan 850 juta USD. Bangunan semua dah ada. Jadi mereka cuma pergi duduk di situ dan membina komuniti mereka macam yang mereka minta. Mereka boleh membina sistem pendidikan mereka sendiri. Mereka boleh membina sistem politik mereka sendiri di pulau itu. Dan mereka boleh bangunkan pulau itu menjadi satu buah negara, mungkin dipanggil sebagai negara Rohingya. Jadi ini adalah peluang yang diberi kepada mereka tetapi mereka tidak mahu. Mereka suka mengambil kesempatan ke atas negara-negara lain. Ini saya kata bangsa ni tak lebih daripada Zionis, sama aja dengan Zionis. Mereka dia orang nak semua ada depan mata dari segi ketenteraan, makanan, pembangunan dan sebagainya. Sungguh celaka orang ni. Abu Umar nak bisi. Mana dia Abu Umar? Abu Umar tu dia nasib baik. Hari ni saya pergi hantar borang kerja tadi. Saya pergi hantar borang kerja ni. Saya nak singgah balai. Tengok malam sikit ni saya singgah balai. Sebab dia tak mohon maaf gitu. Malam sikit ni saya akan singgah balai. Saya buat report. Abu Umar. Saya dah snap mah. Video pun saya dah download lah. Saya dah snap.
Kau tuan-tuan tak percaya, tadi saya pergi ni interview. Ni semua bawa air, nampak sijil-sijil semua. Saya pergi interview kan. Jadi tu yang tak sempat pergi balai tu. Itu yang hari ni pakai, dia kata awak pakai kemeja bagai pula ni. Kan. Pernah dengar ulasan Sami Hashim Myanmar? Kan, tak perlulah, mereka tak perlu fikir dah tentang negara Myanmar, sebab Myanmar memang tidak akan mengiktiraf mereka. Saya dah baca dah. Kan, mereka kata mereka menunggu Myanmar untuk mengiktiraf mereka. Saya dah baca dah, Myanmar bagi tahu kami tidak akan mengiktiraf etnik Rohingya. Sebab apa? Sebab atas faktor sejarah, benda ni juga berlaku di Thailand. Kan, benda ni berlaku juga di Thailand. Kan? Ahmad Fadil bin Alias. Abang tak buka kamera bang. Abang tak buka kamera. Saya tak boleh nak bising dengan abang. Saya tak boleh nak bising. Abang update dulu Facebook. Okey, kadang-kadang kenapa tuan-tuan tak boleh bising? Saya pun terkena. Facebook dia tak auto update. Sekarang ni kena pergi dekat Play Store, tekan Facebook baru dia ada update. Update dulu. Update dulu baru boleh bising. Kalau tak update dia tak boleh bising. Sebab dulu dia auto update dekat Play Store. Sekarang ni dia tak auto update. Tu yang jadi gila sikit ni Facebook ni. Okey. Dekat mana tadi sebelah abang ni kata nak pergi ni. Okey. Benda ni juga berlaku dekat Thailand dulu. Okey, jadi tuan-tuan kena tahu, daripada sudut sejarah ni disebut oleh Myanmar. Jadi daripada sudut sejarah, Rohingya ini datang asalnya daripada Teluk Bengal, Pakistan, ataupun dipanggil sekarang ni adalah Bangladesh lah. Mereka ni asalnya daripada Teluk Bengal, Pakistan. Pada waktu itu berlakunya peperangan di antara Mujahidin dengan ada satu lagi saya lupa puak berperang. Jadi mereka lari. Mereka lari daripada Teluk Bengal, Pakistan. Mereka pergi ke satu tempat. Tempat tu nama apa? Tempat tu bukan tempat Rohingya. Tempat tu kalau kita buka peta ancient map, nama tempat tu adalah Rakhine Buddha. Sekarang ni dikenali dengan nama Rakhine. Tempat tu dikenali sebagai Rakhine Buddha. Jadi mereka pergi ke Rakhine Buddha ni, mereka meminta perlindungan dengan orang-orang Buddha di sana, ataupun dipanggil sebagai orang Burma. Orang Burma. Mereka minta perlindungan dekat sana. Jadi apa yang jadi konflik di sini adalah apabila mereka lari dan mereka meminta perlindungan, kerajaan pada waktu itu memberi perlindungan dekat mereka. Jadi kita kena tengok kenapa Rakhine Buddha ni ditukar nama sebagai Rakhine, dijadikan sebagai penempatan Rohingya. Jadi semasa penaklukan King George keempat, tak silap saya, British lah. Dan semasa British menakluk ataupun dipanggil sebagai, mereka bawa pada waktu itu Gold Gospel and Glory kan. Mereka menakluk pada waktu itu. Dan Rohingya ini mereka membuat perjanjian. Mereka membuat perjanjian dengan Britain. Mereka buat perjanjian dengan Britain, kalau mereka mengkhianati tentera Myanmar ataupun tentera Burma pada waktu itu, British kena bagi kepada mereka Rakhine. Sebab itu Rakhine tu jadi tempat mereka. Jadi apabila tukar sistem pemerintahan yang baru, Myanmar buat kajian. Bila mereka buat kajian, mereka kata Rohingya bukan salah satu etnik. Tuan-tuan kena tahu, di Myanmar bukan seorang je orang Islam ada di Myanmar. Kenapa yang lain boleh hidup selesa biasa? Tak ada masalah apa pun. Islam di Myanmar ni ada banyak golongan, tapi yang masalah ni Rohingya saja. Sebab tu tuan-tuan kena siasat betul-betul. Jadi apabila disiasat tentang Rohingya ni, maka mereka ini dinyah untuk keluar daripada Myanmar, dan mereka ini mestilah pergi ke Bangladesh, kerana mereka ini adalah etnik asalnya adalah Teluk Bengal Pakistan. Mereka bukan orang Myanmar. Jadi bila mereka pergi ke Bangladesh menerima mereka ni, tetapi apa yang mereka buat di Bangladesh, itu yang kita kena baca. Apa yang mereka buat di Bangladesh? Mereka melakukan jenayah militan. Mereka membuat jenayah dadah dan juga rogol, sehingga pihak Bangladesh sendiri pun tidak boleh menerima mereka ni. Sebab itulah mereka ni dihalau pergi ke pulau yang nama dia Pulau Bhasan Char. Benda ni berlaku dah tuan-tuan dekat bangsa lain di dunia. Saya ambil contoh satu ya. Di dalam bangsa Melayu sendiri berlaku benda ni. Antaranya apa benda? Di dalam Pulau Koh Phanyi. Koh Phanyi juga sejarahnya sama di selatan Thailand. Apabila seorang bangsa Islam yang dikaji oleh Raja Ligo pada waktu itu, yang menentukan bahawa kedudukan mereka ni bukan bangsa Thailand. Jadi mereka dihalau keluar ke mana? Mereka dihalau keluar pergi ke Pulau Koh Phanyi. Sebab apa? Mereka ni Melayu Jawa. Dekat mana lagi tuan-tuan? Dekat Pulau Kokos juga duduk di pulau. Dekat mana lagi? Kat Pulau Christmas juga orang Melayu yang duduk di pulau. Tapi macam mana mereka ni boleh hidup? Itu persoalannya. Fish perbandingan yang tidak adil. Apa pula tidak adil? Kalau kita tengok daripada sudut Pulau Koh Phanyi, orang Thailand pergi ke Pulau Koh Phanyi pada waktu itu, mereka ada apa?
Orang Melayu yang pergi ke Pulau Kopanyi tu batu, tak ada apa pun. Tak ada dapat peruntukan apa. Dan duduk di laut lepas yang terdedah dengan monsun dan sebagainya. Tetapi mereka boleh hidup sehingga ke hari ini. Maka mereka ni diiktiraf sebagai satu bangsa yang hebat di dunia. Kerana mereka boleh membangunkan pulau tersebut. Ada padang bola di atas yak, ada segala-gala, mereka duduk di atas yak. Jadi bagi Pulau Basan Syar ni, peruntukan dikeluarkan pada permulaannya 350 juta taka dalam projek Ashirin 3. Tak, kalau tuan-tuan tak baca, tuan-tuan pergi baca, kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan pergi baca tentang Pulau Ashirin 3. Dah abang, saya dah boleh add abang masuk dah. Accept. Dah tak connecting Abang keluar balik live, masuk balik. Keluar live, masuk balik, sangkut. Dia tak connecting. Dia ada gambar abang tapi tak connecting. Kan? Abang keluar, lepas tu masuk balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayim Fia. Mana ni abang kita ni? Abang keluar live, masuk balik, lepas tu abang request. Salah faham bro, aku komen pasal benda lain. Okey, terima kasih. Kan? Pusu Panyi tu bukit tanah, datar hanya sikit saja. Ya betul. Pulau Kopanyi. Kan? Puak rohnya tu malas, tahu nak sedap ya. Ya betul tuan. Ni ada antara ni kawan saya ni. Duk tengok live saya. Nama dia Murtadi apa benda arah. Kita orang panggil dia Muhammad Dan bahasa Thailand nama dia apa benda arah. Dalam bahasa Thailand nama dia Murtadi. Ya bang, abang dah update kat FB, saya dah boleh add abang masuk dah. Tapi dia stuck. Gambar abang dah kat situ, abang keluar balik live, abang keluar balik live, abang masuk balik. Ada apa nama Murtadi Lunyi. Murtadi Luni nama dia, nama Thai dia lah. Dia dah dalam live ni. Kalau tuan-tuan pergi tanya dia. Dia mengaku dah apa nama orang kata apa, dia Melayu, apa nama Melayu Kedah Tua. Sedangkan wilayah Yala juga adalah Kedah Tua. Tapi dia bangga dengan negara mereka, Thailand. Dia pernah apa nama masuk untuk pergi ke pondok Haya Teluk. Saya kenal dia di pondok Haya Teluk. Tuan-tuan tanya dia. Mereka bangga. Mereka bangga menjadi rakyat Thailand. Tapi orang macam Bukit Malut apa semua ni, orang Myanmar ni yang duk claim kata Kedah Tua kan. Depa nak main duduk di tanah Melayu, depa nak mengaku kata ni tanah depa. Tu kata depa ni pelik sikit daripada bangsa lain. Kopanyi tanah dia betul-betul muat bina masjid je, lain semua atas ayam, betul kan? Ya betul. Fake. Mana invitation VC? Pula dah. Okey, dah keluar dah. Accept bang. Accept. Accept yang kacau ni. Dah bang, tekan accept. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah sekian lama akhirnya boleh bisi ke? Clear Fik? Clear. Clear, alhamdulillah. Ni aku orang Guak, Kampung Pasir, Kampung Tilahap, tapi duduk KL lah. Guak mana? Guak depan ayak kacang salji tu tau. Kacang salji. Guak Cedak gurau ni. Dekat tu sampai tepi Gunung Jerai tu. Tahu. Aku tapi kampung orang tua lah. Aku dah duduk di KL dah 20 tahun lebih dah duduk di KL. Dekat KL apa? Saya biasa. Tak ada. 20 tahun tak arti nak cakap KL. Kita duduk KL 10 tahun bang. Ya ke? Ini orang kelapa. KL duduk mana bang? KL duduk mana KL? KL duduk Melawati. Melawati, okey. AU5 lah, AU5 dekat dengan zoo lah. Opposite zoo, seberang jalan. Zoo belah nak rumah aku sebelah sini. Dekat rumah Eli Surati dekat lah rumah ni, Ana Rafali, rumah abang Mer, Ana Rafali.
Retis banyak kau ni, retis banyak. Ya. Rumah Ahmad Tamimi Serega. Sayang aja duk main kat tu dulu. Okey bang. Teruskan. Ha? Okey, pasal parti ni ya, memang kalau kita tak rectify apa mana-mana convention yang kita nak iktiraf parti ni. Jadi my suggestion lah, boleh tak Fik, kalau kita propose dekat government, macam masa dulu baru-baru ni PKP kan, kita shut down all businesses, kita stop semua business. Jadi masa tu parti-parti pun tak ada. Boleh tak kita buat program pemutihan yang betul-betul pemutihan lah. Sekarang kita bagi, let's say kita bagi for 3 months or 6 months, semua foreign workers keluar dulu. Kita shut down 1 month, tak apalah. Yang essential company, essential tempat yang penting tu, kita bagi buat backup plan lah. Kita bagi local punya kerja standby lah, so tak jadilah, tak terganggu lah kita punya benda-benda yang penting. Jadi kita buat semua, kita bagi pengampunan apa semua keluar dulu. Mana yang nak masuk, balik lepas tu kita akan buat ni lah, kita akan buat syarat-syarat tertentu lah kepada majikan-majikan. Dia kena buktikan yang dia telah berusaha nak ambil pekerja-pekerja tempatan, tak dapat. Dia kena ada justification lah, kata kami dah minta tak dapat. Dan kita kena ada satu ejen pula, tak boleh masuk ikut suka. Dia kena ambil satu badan yang kawas dia. Okey, pekerja ladang kita kena iklankan. Kalau kau nak pakai pekerja luar negeri ni, kita kena charge levy. Jadi maksudnya contohnya macam, okey, sebahagian daripada pekerja lepas kita ambil 20% ke gaji lepas untuk kita bagi kepada rakyat kita yang termenganggur untuk buat tabung yang kita boleh invest dalam mana-mana company lah untuk rakyat-rakyat yang tak bekerja ni. Macam Singapura bang. Macam Singapura buat. Satu lagi macam aku pernah kerja di Dubai kan. Di Dubai, mana-mana syarikat ibu kedai gunting rambut, sekalipun dia tak benarkan foreign ambil lebih more than 51%. Jadi kalau kedai gunting rambut pun hang boleh buat, tapi hang kena bagi, kalau orang tempatan tak buat pun, dia at least dia ada share dalam tu. Jadi kalau keuntungan dapat kat rakyat tempatan dan pengusaha yang buat, walaupun kedai gunting rambut, walaupun kedai restoran, walaupun hang nak buat apa pun, kalau kita nak bagi lebih buat, at least hang pun tak boleh more than 51%. Jadi the majority ownership tu still kepada local people. Jadi dan contohnya macam jugalah kita nak mengatasi masalah kedai-kedai kita ni, contohnya di Kelantan dalam satu kawasan parlimen, katakan pengundi Melayu, penduduk Melayu kawasan tu 95%. Jadi satu Cina ni nak buat kedai hardware. Jadi untuk elakkan perkauman, dia kata okey, mana-mana dalam kedai hardware dalam kawasan penduduk 95% Melayu, kalau orang Cina tu dia boleh pegang, contohnya kata dia boleh pegang 50% je maksimum. 50% tu kena bagi orang Melayu. Jadi bila orang pergi kedai pun tak katalah tu kedai Cina, tu kedai ni, kedai kita lah tu. Kalau dalam kawasan Melayu, bagi 90% orang Melayu pegang, Cina 10%. Atau contohnya sebab untuk rakyat Malaysia dalam perlembagaan tidak dibenarkan untuk mengutip duit atas dasar sesuatu bangsa. Kan? Kalau tak, untuk bukan maksud tu. Bukan maksud kita kutip duit atas satu bangsa, cuma kita kena buat term and condition lah. Bila nak buat syarikat dalam satu kawasan pekan, okey, kata kedai hardware, kata kita buat satu kedai hardware di dalam kawasan yang penduduk dia 90% Melayu. Jadi kita kena buat regulation untuk buat perniagaan kedai hardware dalam 90% kawasan tu Melayu. Okey, penduduk Melayu sekurang-kurangnya kena ada kata 40% saham dalam kedai itu. Jadi nama dia mungkin Haji Ahmad and Chong and Ramalingam Sendirian Berhad. Jadi bila kita pergi apa-apa pun kedai Melayu ke? Bukan, kedai orang kita, kedai Cina, kedai Melayu dan kedai India. Bila pergi macam kedai tempat kawasan Cina, contohnya dekat Bukit Bintang, Kampung Baru Cina yang 90% Cina, tak apalah Cina nak pegang 90%, tapi still bagi orang bangsa lain 20% ke 10% ke. Jadi apa-apa hal bila kedai orang kita. Jadi dia pun tak boleh nak manipulate harga. Siapa-siapa pun tak boleh nak manipulate harga. Tak boleh bila produk Bumi Putra diselit ke tepi. Sebab apa? Setiap kedai dalam Malaysia ni ada 3 bangsa saham. Okey. Abang. Ada orang tanya kat sini bang, betul-betul privacy tu duduk buat live dalam jamban eh. Dia tengah isap rokok. Aku tak isap rokok luar lama. Oh ya. Isap rokok. Tak isap rokok sebab dalam rumah aku kalau nak isap rokok luar ataupun dalam toilet je lah. Ya. Okay bang, dia macam dia ciri-ciri tu macam Singapura lah. Sebab tu Singapura dia boleh jadi satu negara yang maju. Orang kata Singapura ni negara dia kecil sebab tu dia boleh maju. Tapi sebenarnya tak. Kalau kita pergi kerja di sana, walaupun gaji kita $3,000,
Kan kita tak dapat bawa balik $3,000 tu. Kita kena bayar dia punya, tak silap Dia saya, ada levy, 30. dia ada levy dia. Lebih Dia dia ada 30%. levy dia. Betul. Ah, Dia ada levy sebab Singapura dia tak ada bahan mentah, tak ada apa, jadi dia buat dia punya income daripada tax dan ni lah dia ambil levy macam tu juga. Filipin dia ambil income dia yang utama, salah satu income dia penghantaran balik wang ke dalam negara daripada penduduk yang di luar. Jadi apa yang jadi kat Malaysia hari ni kan, kalau kata warga asing depa kerja di Malaysia, depa dapat gaji 1,000, depa tak kena cukai, tak kena apa, depa hantar balik duit banyak tu lah kan. Kalau depa buka kedai runcit, contoh untung 10,000 sebulan kan, kita mana ada taxes kat atas mereka kan, jadi depa hantar 10,000 macam tu lah. Tapi kalau kita buat style Singapura, saya ingat kan, tak ada orang warga asing macam orang kita lah berapa ramai nak pergi kerja Singapura kan. Orang takkan pergi kerja di Singapura sebab orang kata apa, gaji memang besar tapi levy pun besar juga kan. Ya betul. Macam pendatang haram, kalau dia pendatang haram, dia orang punya tak ada data lah, dia orang punya database, dia orang tak ada kat Malaysia. Jadi gaji dia orang semua tak ada rekod. Jadi apa yang dia orang dapat kalau dia hantar balik, kita boleh ambil tax, walaupun 1% tax pun kita boleh nak ambil daripada dia orang. Dan normally dia orang ni bukan berbelanja sangat pun, dia pergi kedai dia beli terung dengan tomato yang buat darca. Paling kuat telur, kacang panjang. 800 dia hantar pergi Bangla, 200 dia belanja. 200 pun dia pergi dekat mana, tali trik cari ayam hari Minggu. Bang, masa saya kerja polis bang, depa makan bawang dengan dal bawang dal dengan cili. Kita pernah tengok apa kat sini kalau dia beli tomato, terung, kacang panjang, dan kalau ayam pun dia beli yang quick sale tu. Quick sale yang nak expired dah hari tu kan. Beli lah. Dan kita kena buat database macam mana nak. Lepas macam saya duk ambush macam saya duk ambush tempat Bangla dulu, depa makan bawang, dal, lepas tu nasi, depa bubuh kunyit, depa gue buat macam bulat besar tu, depa ngap makan tu ya. Sebab tu depa bau bawang buat. Betul. Itulah kita kena buat sebab lepas masuk, lepas tak berbelanja di negara. Kita satu pengaliran wang kita keluar tu tak bagi apa-apa pun faedah kepada kita. Tak bagi faedah apapun kepada kita. Sistem penghantaran wang tu pun kita kena kontrol. Nak balik hantar wang ke Bangladesh tu tak boleh simply. Kita kena letakkan berapa bank yang dibenarkan untuk buat penghantaran wang. Jadi setiap daripada situ kita boleh ambil charge commercial ni. Jadi setiap kali penghantaran kita kena charge yang ni. Tak boleh ikut suka dia. Macam Australia buat kena kaji lah. Macam orang rumah saya dia kerja money changer. Dia bagi tahu lah tadi lah kita macam Australia, dia kata Australia pun depa kena bawa balik duit Australia mai tukar di Malaysia. Tak boleh nak simply hantar daripada Australia mai Malaysia macam tu ya. Betul ya? Ya betul. Betul. Kita kena buat satu, cari wujudan satu think tank group lah. Kita dah ada parti macam ni. Jadi dan kita tak boleh nak kesal. Jadi at least kita kena buat sesuatu yang kalau tak dapat secupak, tak dapat segantang, dapat sekepoi pun jadilah. Daripada untuk kita tak dapat. Kan? Sebab mereka macam bini aku kerja kat hospital. Bila mereka ni, bila pergi hospital, mereka tak bayar duit. Dan naknya mereka lari je tu sebab warga asing. Dia charge dia tak sama dengan lokal. Kan? Mereka pergi beranak, mereka belah gitu ya. Mereka tak ambil ubat. Mereka charge lepas tinggi satu bib. Kita bila mereka tak ada ID sebagai hak asasi, kita kena pergi rawatan yang treatment tanpa ubat lah at least. Takkan dia drive accident, nak biar macam tu, nak tunggu insurans card ke apa, kita akan bagi rawatan yang minimum. Kan? Dan untuk nak buat seterusnya, dia kena bayar deposit lah. Tapi warga asing cabut macam tu ya. Memang banyak bang. Kita kena kawal lah. Program pemutihan dia kena buat betul-betul pemutihan lah. Macam mana aset premis satu bagi reward dekat orang rakyat tempatan. Kalau kita dapat tangkap satu penantang parti ni, bagi reward. Kata daripada denda kita bagi tu, bagi. Ramai orang nak buat. Mana majikan-majikan yang hire foreigners yang parti ni, kita bagi tahu dapat reward. Reward berbentuk duit. Ramai orang nak buat. Dia macam custom buat macam custom buat dulu, siapa dapat cegah. Jadi sos lah kan, jadi sos yang berbayar lah, jadi sos kan. Jadi sos yang, kita panggil sos yang berbayar lah. Mungkin kita boleh, siapa nak jadi sos immigration untuk tangkap parti ni, kita bagi kad. Jadi kita boleh pun tak boleh lah makan pau lah kan, kita bagi sos. Jadi sos yang bertaulah lah, authorized sos. Mereka kena angkat sumpah semua lah, biar mereka tak akan, biasalah tu daripada dengan Tuhan lah, biasalah.
Sumpah Syed Saddiq pun sumpah kan. Kalau orang tak takut dengan Tuhan, apa dia takut dengan sumpah kan? Ha. Betul tak? Bang, Yang penting depa kalau dia kata tak takut dengan Tuhan. Ha? depa Okey kata Rafiq, bagi teringat. chance kat orang lain pula. Dah tak bukan? Bagi chance kat orang Depa lain pula. kata depa kata teringat zaman sekolah bang, isap rokok lah jamban. Betul. Sebatang dua tiga orang tu. Zaman aku sekolah buang tu, start sekolah buang zaman Pak Yuk Kidai, sekolah menengah buang tu. Hang sekolah mana? Sekolah Menengah Hang sekolah Citra. mana? Banyak sekolah bang. Hang Sekolah sekolah menengah. Sekolah Agama Sikh, Sekolah Menengah Bandar Baru Darul Rahman, Tengku Anum, Tengku Abdul Rahman, banyak sekolah ha. Oh. Okey, kat sekolah Jenan sana, Taman Bandar Masyuri. Ha. Okey, Dekat itu ha. lain kali aku balik buang insya-Allah lepas 10 hari bulan ni balik kalau ada masa, kalau hang ada pokok tai tu kita roger. Boleh bang, kena ni. Dia panggil apa nama? Air kacang janda. Kopi janda kan. Ambiak. Kopi ambiak. Air kacang janda pokok tai. Oh, mantap. Okey. Boleh insya-Allah. Okey. Apa bang, aku pun nak minta maaf, aku kadang-kadang aku ada juga kutuk hang, tapi aku bukan fitnah, aku kutuk biasalah kan. Kalau rasa tak puas hati aku camlek lah. Okey bang. Aku very outspoken lah. Bukan kata kalau nak bodek ke, kalau aku rasa tak setuju, aku hentam je lah. Tapi bukan aku fitnah. Aku Boleh, tembak bang. direct je lah. Boleh bang, tak apa. Macam Papa Omar kata kita kena jujur. Jadi diri kita kalau orang nak suka pun suka, tak suka, mampu pergi gambar. This is myself. Right? Just mind your own fucking business. That's it. Just be yourself 24 hours. 365 a day. Okay, Assalamualaikum. Maaf, lebih kurang. Boleh bang, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey kan. Itulah apa nama orang kata apa yang kedua. Jadi setakat itu saja tuan-tuan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.